adalah hari tahun kelahiran SafeCube yang pertama. Okay, so hari tu saya ada bincang dengan Dr. Adam. Saya nak bagi tarikh yang lain, tapi Dr. Adam kata, why not kita buat tarikh hari ni? And then saya tengok balik dekat Facebook Kospan KL Putrajaya ni, first SafeCube yang saya lancarkan adalah 3 hari bulan 3 tahun lepas. So, bersama saya Dr. Adam. Okay, siapa yang kenal Dr. Adam ni, siapa yang tengok SafeCube pada tahun lepas, okay, Dr. Adam adalah doktor pakar keluarga, betul doktor? Pakar perubatan keluarga. Pakar perubatan keluarga, okey. Dan tahun lepas kami membincangkan pasal kesihatan lelaki. Okey, tapi kali ini kita bincang a little bit different. Okey, sebelum kita go pada topik pada pagi ini, okey, saya nak penonton-penonton kat luar sana, okey, jangan lupa like, jangan lupa komen dan jangan lupa share. Kerana apa? Okey, saya ada buat pertandingan giveaway. Okey, di mana nampak baju ni saya pakai. Okey, nampak cawan ni kan? Okey. Kepada penonton yang share, okey, dan isi kedatangan dan ada juga soalan, dan kami akan pilih pemenang, okey, untuk dapat baju khas SafeCube. Okey, dan juga cawan khas SafeCube. Okey, demi menghargai penonton-penonton yang setia dengan program SafeCube ini. Okay, so sekali lagi, jangan lupa like, komen dan juga share. Kalau ada apa-apa soalan, okay, jangan segan-segan, tanya sahaja. Okay, sebab apa? Kalau tak bertanya, sesat jalan. Okay, so Dr. Adam. Dr. Adam sihat? Sihat. Sihat, Alhamdulillah. Okay, so nampak santai sikit hari ni. Betul-betul, hari ni tak jam satu. Okay tu. Kalau jam, stres rabuk kan. Okay, so tajuk hari ni Dr. Adam kita, tajuk dia salah siapa. Okey, ramai tanya dekat saya tau. Okey, kenapa tajuk ni salah siapa kan? Apa sebenarnya? Okey, sebenarnya saya fikir apa tau, salah siapa ni, kita tengok dekat Malaysia, okey, banyak isu-isu sosial remaja. Okey, semakin hari semakin meningkat. Macam-macam kita buka dekat Facebook, kita buka dekat Twitter, dekat Instagram. Okey, dekat mana-mana kita akan nampak masalah isu sosial remaja. Okey, dan juga isu kesihatan remaja juga, kesihatan mental remaja kan. Okey. So, saya pula difahamkan, okey, doktor sebelum ini doktor fokus kepada kesihatan lelaki, betul? Tapi right now saya dengar doktor cuba ubah kepada kesihatan remaja and so on. So saya nak tanya dekat doktor lah. Apa yang membuatkan tiba-tiba doktor switch daripada kesihatan lelaki kepada kesihatan remaja tu? Okey, terima kasih Imran. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum dan selamat pagi semua. Sebelum tu saya mengucapkan ribuan terima kasih lah kepada Imran dan juga abang-abang di Kuala Lumpur Sihat kerana jemput saya pada hari ini dan juga warga Kuala Lumpur Sihat dan juga SafeCube lah menjemput saya pada hari ini. So, seperti mana Imran cakap hari tadi kan, saya merupakan seorang pakar perubatan keluarga. Tapi saya sambung belajar, training saya dalam bahagian seksual dan reproduktif in primary care. Mana kesihatan di klinik-klinik lah kita fokuskan tentang seksual reproduktif. Selalunya saya bercakap tentang mati pucuk, macam mana susah dapat anak kan, dengan masalah seksual dan sebagainya. Tetapi kadang-kadang kita lupa tentang komponen satu lagi, tentang remaja. Seperti masturbasi kan, satu lagi masalah porn addiction, and obviously teenage pregnancy lah, remaja yang hamil dan sebagainya lah. So ada role di sana lah untuk invest atau market dengan program sana, untuk mengembangkan lagi program sana. Kita tak boleh fokus benda tu je. Dan satu lagi lah faktor dia, sebab dalam program latihan saya ni, saya berpeluang bersama-sama dengan LPPKN. So joint venture sekali lah. Sekali dengan LPPKN selama 3 bulan. So LPPKN telah memberi pedahan lah, bukan saja di klinik Nur Sejahtera kan, tetapi di Cafetin. So Cafetin ni saya sempatlah berbual dengan kawan-kawan Imran. Ingat tak yang ada kaunselor dekat sana, ada 5-6 orang. 5-5 orang kan. So dia bercerita lah, kita bercerita tentang masalah remaja. Rupanya remaja ni lain sikit. Dia lain daripada sekarang. So saya rasa perlunya saya mendalami remaja dan obviously untuk mempraktikkan, untuk mengaplikasikan knowledge tu ke pesakit saya in the future. Itu sebab dia. Tadi doktor ada mention remaja sekarang ni a little bit different dengan yang dulu. Maksud doktor different tu macam mana? Itulah. Masa saya pernah masuk satu sekolahan, satu sekolah contohlah, kita bagi contoh kan. Kalau kita tanya budak-budak ni kan, adik-adik nak jadi apa besar nanti? Dia cakap saya nak jadi trader.
Trader. Masa tu tergamam saya kata, apa kawan saya memang trader lah, forex trader, adalah forex trader. Tapi kalau kita nak kata, macam mana nak counsel ni trader ni kan? Kan zaman dulu kita siapa nak jadi doktor, jadi arkitek, engineer dan sebagainya. So benda tu berubah. Dan satu lagi, dia punya level of education tu, level of knowledge tu berbeza. So sangat berbeza. Ada yang mereka sendirian, contohnya macam PON kan, dia tahu PON induced erectile dysfunction, maknanya PON tu menyebab mati pucuk. Di zaman dulu masa kita sekolah 23 tahun lepas, tak ada ni topik ni. Tetapi sekarang benda-benda ni berlaku menyebabkan kata-kata perubahan ni saya tak boleh samakan diri saya 23 tahun lepas. Sebab tu kita perlu fokus, kita perlu ikut arah masa dan hopefully kita dapat remaja sihat lah. Okay, sebab itulah doktor ubah daripada kesihatan lelaki tu kepada fokus kepada remaja. Sambil-sambil lah. Sambil-sambil lah. Okay, tadi doktor ada mention apa yang berbezanya remaja zaman dulu dengan remaja sekarang ni. Mereka, apa yang boleh saya katakan, mereka lebih advance. Betul. Kan? Saya baca banyak research, research di mana kajian mengatakan remaja-remaja generasi sekarang ni, dia orang punya advance tu boleh dibandingkan kalau remaja yang dulu, umur 30 tahun punya ilmu, dia orang boleh dapat dalam umur 10 tahun. Betul. So memang terlampau advance. Dan tadi doktor pun ada sebut pasal PON and so on kan. So saya nak tanya dekat doktor lah. Saya ada baca surat khabar, saya ada buat sedikit kajian, daripada tahun 2018 hingga ke 2021, rekod pembuangan bayi, boleh dikatakan sebulan tu 10 rekod. Itu yang direkod. Yang tidak direkod, yang kita tak tahu and so on, mungkin lebih daripada situlah. Dan doktor pun bagi tahu doktor ada peluang untuk bekerja dengan IPPKN, doktor ada masuk sekolah, doktor rasalah pendapat doktor sendiri, kenapa benda-benda macam ni terjadi? So kalau kita tengok punca-punca problem lah, especially in terms of pembuangan bayi kan. So dia ada, kalau kita tengok balik, dia ada 3 komponen tau. First kali, kalau seks tak berlaku, tak ada baby. Betul? Setuju kan? Betul. Seks tak berlaku, tak ada baby. Mengapa seks berlaku? Kebanyakan kes yang buang bayi ni asalnya daripada seks luar nikah, sebelum kahwin semualah, soal nikah dan sebagainya lah. So mengapa ia berlaku lah? Maybe because of gaulan bebas, ataupun kadang-kadang kita tak tahu pun benda tu boleh mengandung kan, sebab education purpose lah. Ini basic dia lah, basic fundamental kan. And satu lagi, mungkin tak mengamalkan kontraseptif. Ini berlaku kepada remaja lah, especially remaja. And kalau kita tengok statistik pun 18-25 ni yang banyak yang kes kan. Betul? So apabila seks tu berlaku, sperma tu bertemu ovum. Lepas jadi bertemu, perempuan tu mengandung. Betul. So kalau kita tengok mengandung ni, dia ada dua lagi komponen. Mengandung ni berlaku, dia unplanned kan. Dia tak jangka benda tu, unplanned, unprepared. And also dia tak nak pregnant tu. So bila berlaku tu 9 bulan dia duk fikir, macam mana aku nak buang bayi ni kan? Macam mana nak buang bayi ni? Banyak pelbagai cara dilakukan lah, macam makan danas lah, makan Panadol lah, cucuk pakai sate lah. Ini pengalaman saya tau di klinik kan. Kadang-kadang benda-benda berlaku lah. So 9 bulan tu dia dah occupied dah, macam mana aku nak hilangkan problem ni. And remaja, and as you know kan, remaja ni dia nak ambil paling shortcut. The easiest way is buang baby. Betul. So buang baby ni, dia punya consequences dia tak nampak. So dia first 2-3 days, alhamdulillah, buang baby, tak apa, tak rasa. Dia asalkan perut dia dah tak buncit, asalkan baby tu bukan dengan dia, kayaknya masalah selesai. Tetapi masa remaja memang kita fikir macam tu, nak selesai. Tapi dah semakin kita mature kan, baru kita tahu lepas sebulan mungkin abang polis ketuk pintu. Betul? Betul. Lepas tu boleh disabit jenayah semaya kan, ada penjara, ini membunuh kan. Itu satu. So itu unwanted. Dan satu lagi, unwanted baby. Unwanted baby ni dah baby saling, kita tak nak baby tu. Kita tak nak baby itulah. So the easiest way is to buang baby lah. Itu buang baby lah. Satu, saya berasa kenapa ia berlaku di kalangan remaja, sebab malu lah. Sebab kita ni bukanlah kata Melayu ke Cina, India kan, Asia kan. Malu tu comes first. Kan? Malu nangis, malu ke depan, segala malu kan. Malu ni kepada diri sendiri, kepada mungkin keluarga. Kepada mak Joya yang belakang jiran kita. Itu dia takut. Betul tak? Sebab mulut orang bercerita. Itu yang malu. Second, saya rasa
Sebab mungkin faktor ekonomi lah, faktor ekonomi kan. Yang ni bukan katakan remaja lah, katakan yang besar pada buang bayi. Sebab dia buang sebab mungkin faktor kewangan. Dia tak ada duit, so dia tak tahu macam mana. And satu lagi, kita jarang fikir kan, bila bersalin Imran, bila seorang tu bersalin melahirkan anak, darah dia kurang tau. HB, kita panggil HB dia, drop lah kita panggil, sebab pendarahan dalam berapa mil darah. So dia menyebabkan pendarahan menyebabkan tekanan turun dan menyebabkan sakit semua. Perempuan tu dia tak dapat fikir dengan jelas. Betul. So bila kurangan dia pening, alamak, buanglah stres, buang. Tetapi kalau perempuan tu dalam sober, dalam keadaan yang kita rasa fit kan, dia boleh kata, kalau aku buang ni dosa ni kan. Aku Islam ni dosa. So itu satu lagi. Dan last kali lah yang kita jarang cakap, lelaki. Pengalaman saya kan kat klinik kesihatan, bila tanya adik-adik, mana you punya balak you kan, mana boyfriend you kan, sebab benda ni rock juga dia orang ni kan. So macam ni lah doktor, dia dah tutup WhatsApp lah, dia balik pergi golok lah, balik tak buy lah, mana kan, mana-mana balik kampung lah kan. Dia alasan standard kan. Tiba-tiba bilang WhatsApp tutup kan. So saya bukan nak salahkan, tapi indirectly disebabkan lelaki yang tak gentle lah. Kita bagi lelaki tak gentle lah. So lelaki yang bertanggungjawab, mesti dia akan jaga. Dia kata, okey kita dah terlanjur, jom kita jaga sama-sama. Tapi lelaki tak ada. Kebanyakan dia berlahir seorang-seorang, so dia terperangkap. Dia kata, apa aku nak buat dan aku tak ada lelaki. Tetapi kalau lelaki tu kata, okey, okey kita sama-sama through this, mungkin kita kahwin, kita jaga baby kita terlanjur, so saya akan bertanggungjawab, insya-Allah tak jadi benda tu. So betul lah, sebab kita tengok, saya selalu tengok dekat social media kan, di mana kalangan-kalangan remaja yang ada unwanted pregnancy. Okay, mereka mostly kat Twitter lah. Okay, diorang akan buat thread menceritakan di mana diorang bermula kenal lelaki A, bla-bla, bercerita perempuan, tiba-tiba mengandung, tiba-tiba lelaki A ni hilang. Gone, tak tahu pergi mana kan. Okey, benda tu sering berlaku dan kita selalunya masyarakat kita, sorry to say lah doktor okey, mungkin penonton tak bersetuju lah. Okey, tapi it's okay. Kalau tak bersetuju boleh komen dekat bawah. Okey, tapi ini pendapat peribadi saya. Di mana bila benda-benda ni macam ni terjadi, okey, instead of kita salahkan satu pihak, betul, perempuan lah sebagai contoh. Okey, kita kena dua-dua pihak. Sebab macam doktor cakap, kalau tak terjadinya bayi tu, kalau tak terjadinya seks, okey, takkan ada baby tu, betul? Okey, kalau tak ada lelaki, tak ada perempuan, takkan jadi babynya. Tapi right now kita duk nampak perempuan salah. Sebab apa? Sebab yang mengandungnya perempuan, yang perut buncitnya perempuan. Kan lelaki macam dia boleh lari. And then standard orang akan kata, tu bukan anak aku. Kau dah pergi dengan lelaki lain, kau nak tuduh tu anak aku kan. So benda-benda macam tu berlaku. Okey. So saya nak tanya dekat doktor lah. Tadi doktor kata doktor ada jumpa banyak pengalaman, banyak isu-isu macam ni dekat klinik kesihatan kan. Okey. Macam mana tahap mental diorang tu doktor? Maksudnya perempuan yang ada unwanted pregnancy, waktu dia seorang-seorang datang ke klinik, kan, tahap mental diorang tu macam mana? Okey, kalau kebanyakan yang datang ke klinik kita buat saringan kan. Obviously sebab remaja kan, kita ada BSSK kita dan juga kita punya questionnaire macam Woolly semualah. Obviously kita kena screen for depression, anxiety and stress lah. Kebanyakan mereka ni saya rasa dalam mental yang dia tak tahu apa nak decide nak buat. Kerana kemungkinan anxiety sebab kedebar kan, tak tahu apa dia expect. Satu lagi mungkin depressed, kesorangan lah. Tapi most of the patient depressed. Saya rasa kebanyakan dia depresif sebab dia tak boleh nak buat keputusan, dia tak tahu ke mana, mungkin social support dia very poor. So mula dengan anxiety dulu, tapi lama-kelamaan dia akan depressed. And also kita tahu kalau depresif ni kita risau apa tahu, hujung-hujung tu kita panggil postpartum depresi. Maknanya masa lepas bersalin kan. Masa lepas bersalin tu dia mengalami depression yang teruk kan, dia tak boleh makan, tak boleh nyusu. Itulah yang kejadian yang bunuh bayi sebalana. So itu adalah keadaan mental. Tapi bagi saya keadaan mental dia kalau kita tak jaga social support, kalau kita tak bagi dia social support, dia akan deteriorate lah, dia akan murah lah. Sebab itulah terjadinya macam doktor kata, dengan hilang banyak darah, lepas tu medical condition dia, medical condition, betul, mental condition pun tak berapa nak elok. Yang selalunya kita salahkan lah, yang kita salahkan remaja, kalau salah female ni kan, padahal bukannya sebab dia nak kata begitu, mungkin hormonal changes. Kita lupa benda-benda komponen tu. So yang kita nak salahkan dia, dia ni lemah. Dia ni lemau, dia ni patah, segala dia lah koyak kan. Tetapi kita lupa condition dia. Kalau macam buah pinggang pun, kalau masuk hospital gelepar macam cuekin ni, dia tak boleh buat keputusan. So consent tu atau persetujuan untuk buat prosedur tu orang lain. So kadang-kadang kita kena tengok that area yang kita selalu
abaikan kan. medical condition tu. Okay, so doktor, kita berbaliklah kepada kita punya tajuk, salah siapa. Okay, sekali lagi macam saya katakan, okay, it's not only in surat khabar, okay, dalam berita, dekat social media pun ada selalu, okay, mereka keep menyalahkan orang lain. Sebagai contoh, bila terjadinya isu-isu kesihatan, isu-isu apa, sosial remaja, isu-isu kesihatan mental remaja, kan, okay, yang cikgu akan salahkan parents. Betul. Yang parents akan salahkan cikgu. End up diorang akan salahkan politician. Diorang akan salahkan economics. Diorang akan salahkan segala benda yang diorang dapat salahkan. Okey. Saya nak tanya dekat doktor sendirilah. Okey. Sebagai seorang ayah, betul? Sebagai seorang ayah, sebagai seorang doktor, okey. Pendapat doktor sendiri, okey, macam mana kita nak bendung benda-benda macam ni? Stop kita lah, macam berhenti menyalahkan, okay, kita fokus kepada siapa yang dapat membantu, siapa yang perlu buat, and so on. I think kalau kita cakap in terms of apa kita buat management, apa yang perlu buat, kita lihat balik it is multifactorial, multi stakeholder. Mana kita ramai orang-orang, bukan seorang wanita, remaja je lah. Kalau kita fokuskan remaja kena ni, remaja tungtang-tungtang, tak ke mana. So dia banyak agensi, dia kementerian level, di sekolah, di society, di community. So kena ambil pot lah, kita kena ambil cakna dengan bahagian ni. Saya rasa benda pertama sekali yang paling penting, education and information. That is very important, kalau perempuan bayi ni kan. So education tu daripada mulanya berlakunya, seks tu berlaku kan. So these are the things yang kita perlu, macam sex education. Kita kena berbincang dengan anak-anak kita, bukan saja di rumah, di sekolah dan sebagainya lah. So sex education very important untuk dia empower themselves. Apa beza dengan Mak Saleh dengan kita kalau kita tengok pesakit kat klinik kesihatan kan, kita tanya kan, you makan buat apa? Tahulah warna biru hijau kan. Tapi kalau Mak Saleh, you tanya buat apa? Saya makan metformin 500 BD, semua dia boleh jawab. Saya makan ubat darah tinggi 3-4 jenis kan. Tapi kita tak, society kita tak. Maknanya I think awareness and education lah, the information part tu yang lacking lah. Satu lagi yang saya rasa yang paling penting, information. Kalau kita tengok kat luar sana, banyak NGO yang cater benda macam Orphan Care. Saya baru Google semalam. Orphan Care yang ada program macam BBH ni. BBH dia buka tu, dia letak baby tu. So instead of you buang baby tu, you bubuh yang tu. Itu boleh mengelakkan buangan. Itu ke orang yang selamat lagi lah. So tak ada tindakan apa-apa dikenakan pun sebab dia dia macam apa nama tu, dia protected lah, dia kata dia panggil sort of protected. So these are the things yang kita kena create awareness lah among our public. Orang tak tahu. Even kalau katakan bukanlah kata doktor, kadang kita pun tak tahu kan Orphan Care semua kan. So sebab saya tengok pun, saya pun baru tahu. And also dekat klinik kesihatan ada je informasi tu, tapi kita kena keluar lah. Second, kita kata, saya rasa bab agama lah. Kita tak boleh lari agama ni kan. Kalau dikata kalau perubatan pun nak selit-selit agama boleh juga kan. Sebab dia kata agama ni bukan physical, mental, spiritual tu penting kan. So didikan agama tu very important daripada ni. Sebab apa yang kita menahan orang Malaysia ni, orang Melayu ni, agama je. Kalau tak ada agama tu macam mana? Let's say kalau tak ada Islam tu hawa ke? Betul. Minum kan, seks, dadah dan sebagainya. So benda tu kita tengok balik. So siapa yang belum start semayang, kita startlah semayang. Kalau tak ada, kita boleh jumpa ustaz. Tak ada masalah lah kan? Tak ada masalah kan? Itu one thing agama. Third, I rasa social support lah. Social support is very important. Not just at school level, dekat rumah, doktor semua. Social support penting. Kebanyakan KK ni semua broken family. Betul. Betul. Kebanyakan kita counsel, tanya balik family, mana? Memang broken family. Broken family. Kebanyakan dia family. Sebab dia kata, ayah aku, parents aku macam ni, kenapa? Ni kan. So my fate is like that. So dia tak boleh lari dari benda-benda tu lah. So itu yang saya rasa macam agak kesian lah. Kadang bukan salah dia pun. Sebab dia ikut parents dia kan. So kita kena fikirlah kan, apa perbuatan kita sekarang ni boleh effect kat future kita lah. Then satu lagi, kadang-kadang kalau kita katalah yang dental program lah, program penting. Macam program hari ni lah. Okay. Kita ada kaunselor ni baik bantu. Doktor duduk klinik je, kaunselor yang keluar buat program. So kita ada kaunselor ni, kita terangkan macam mana. Kalau dia tak comfortable cakap dengan bapa mak dia, jumpa dengan kaunselor, jumpa doktor. So kita akan borak lah. Saya percaya bahawa zaman sekarang Kementerian Kesihatan dia open lagi kan. Dia lagi fair. I rasa dia bukan macam you listen to me, nasihat dan. Sekarang kita get together, kita decide what's the best outcome lah kan. Itulah cara-cara dia lah, saya rasa. 2-3 je yang simple. Tadi doktor ada mention tentang support kan, support, social support, lagi-lagi daripada keluarga and so on. Tapi mostly
pendapat, bukanlah, pengalaman saya sendirilah. Bila benda-benda macam ni terjadi, nak kata nak dapatkan social support daripada parents, daripada keluarga sendiri tu memang susah. Betul. Memang susah sampai dah kena buang family. Itu kalau kes-kes yang dengan boyfriend, dengan pasangan. Tapi ada juga the worst case scenario yang saya pernah dapat, ni pengalaman saya sendirilah betul ya. Haruan makan anak. Haruan makan anak di mana parents, mak tahu. Okey, mak tahu ayah dia buat benda terkutuk macam tu, tapi disebabkan ayah dia somebody. Kan, someone yang the society know. So the mom decided to macam keep your mouth shut. Okay, diam, jangan cerita kat siapa-siapa. Okay, so memang waktu tu mental state dia memang teruk. Okay, dah ada cubaan bunuh diri. Okay, cakap je toreh segala apa semua. Okay, apa segala idea yang dia dapat jumpa, dia dah buat. Tapi yalah, Tuhan masih sayangkan dia. And then dia dipanjangkan umur. Tapi itulah, nak sembang pasal social support ni is quite difficult jugalah. Macam Dr. Adam sendiri cakap, apa yang our culture, first thing first is malu. Sebabkan malu tu hilang dah semua. Betul. Social support hilang, nak tolong itu hilang, nak tolong ini hilang. Sebab apa? Sebab malu. Mana nak letak muka anak aku mengandung. Betul tak? Kan? Okey. So tadi doktor ada cakap lah, okey, pentingnya counselling untuk remaja-remaja macam ni. Pengalaman doktor sendirilah. Okey, handle klinik kesihatan dan bekerja di klinik kesihatan. Macam mana counselling itself dapat membantu remaja-remaja macam ni? Okey. So bila kita counselling ni, saya kena ucapkan ribuan terima kasih lah kepada Kementerian Kesihatan kerana dia menggunakan ramai lagi pegawai psikologi, kaunselor kita dekat klinik kesihatan dengan hospital lah. Kalau tanpa mereka Imran ni, pening doktor, nasihat berbuih lah. Sebab doktor ni kena handle kecemasan darah tinggi kan. So I think counselor crucial, very important role lah, very important. So saya banyak belajar daripada Imran, banyak belajar Cik Husna dan ramai lagi kaunselor. So when we talk about counselling ni, is a process of interaction, two ways between client dan juga kaunselor kan. So counselling ni actually dia tak bagi nasihat, betul. Setuju kan? Counselling ni dia nak bagi budak tu mengenal diri dia. Betul. Setuju dengan saya kan? Kenal diri, kenal persekitaran. Budak-budak remaja ni Imran, kalau kita cakap kan, macam mana you rasa? Dia tak boleh express tau. First 2-3 visit kadang duk diam, duk bodoh dengan kita je. Betul? Betul kan? Betul. I think subsequently macam dia dah engage dengan kita, baru buka bercerita. Doktor Imran, I nak jumpa you lah abang paling handsome lah, nak jumpa lah kan. Betul lah. Sampai kata biar minggu dah jumpa. Betul kan? Sebab kita dah ni. So counselling tu dia mengenali diri. Dia mengenal macam the weakness and strength. That's very important. Kadang-kadang doktor pun kadang-kadang kita lupa nak highlight. Kita always weakness. Macam kita kata family broken lah, agama tak semayang lah kan. Tetapi kita lupa nak strength dia. Mana strength dia datang ke klinik pun is a strength. Betul. Dia berani ni. Kita kenalah cakap brand, strength lah. So this is one thing lah, dia mengenali diri and also bersekitaran dia. Dia bagi seseorang ataupun that client tu express themselves lah. Macam during the consultation kan. So ini adalah dia akan rasa macam kurang lah burden dekat shoulder dia dapat siapa bercakap. Mungkin seperti Imran cakap tadi, social dia very poor. Dia cakap dengan parents, ada pengalaman saya cakap dengan parents kan, doktor saya ni depressed ni, mungkin saya jati tapi ni tak ada ni kurang apa, ni lemah lah. Betul tak pengalaman? Bila kadang-kadang kalau doktor psikiatri nak start buat SSRI kan, oh tak perlu ni, pergi tok bomoh lah dulu, pergi CT scan apa, betul ada kan, ni buatan hianat sebagainya kan. So benda-benda tu tak dapat support daripada dia. Tapi dia tahu budak ni dia depressed. Perasan tak? Budak ni tahu dia sebab dia baca. Budak ni pandai. Dia di SM5 dia ada pergi saya. Doktor saya ada loss of weight, loss of appetite, saya ada loss of interest, loss of energy, unable to sleep. Dia beritahu saya. Memang clear cut dengan cut and all lah, tetapi tak dapat support lah. So itu satu lagi role of counselling. And obviously kita lupa juga role of bimbingan tu. Bimbingan tu, counselling mesti ada bimbingan, betul kan? Betul. So dia direct, not just in terms of macam into sexuality, in terms of kerjaya kan, in terms of referral, penting. Kalau kata counselor tak boleh handle, dia handle pakar, dia handle kebajikan. So these are the things yang orang tak nampak, counselor yang nampak, counselling nampak. So saya rasa counselling tu is a
play major role lah. Kalau kita nak cakap pasal kaunseling ni, saya rasa banyak punya komponen lah. Tapi bagi saya bukan menyelesaikan masalah, tapi bagi dia fikir. How to solve the problem, and also demi insight tu. Dia kata, what do you think about this case? Dia tak kata, oh you salah. So what do you think? Buang bayi ni apa you rasa? Adakah apa you rasa? So dia akan express lah. So mungkin directly dapat berubah dia punya fikiran ataupun dia dapat insight. Insight tu kan. Oh betul lah, betul. Remaja macam tu kan sebab dia tak ada expose. So hopefully eventually dia akan berubah lah. Okay. Alright, tadi doktor ada mention tentang remaja sekarang ni pasal DSM-5. Betul, jujur saya cakap, okay, pengalaman saya sendiri, okay, budak tingkatan 2, okay, call saya, okay, saya jaga talian kesihatan mental kan. Dia call saya, dia bagi tahu page sekian-sekian ni, nombor sekian-sekian ni mengatakan dia ada simptom-simptom and so on. So when I ask her, perempuan kan, okay, student perempuan, bila saya tanya dia, macam mana adik tahu? Saya baca. Saya baca. So boleh katakan kanak-kanak remaja sekarang ini mereka advance. Betul. Okay, mereka terlalu advance sampai kan ada serta-serta benda tu terlampau sangat advance kan. Okay. So kita nak cakap pasal something tabu lah, saya nak tanya dekat Ruti. Is it okay? Boleh. Boleh. Okay. When we talk about sentuhan selamat. Okay, sentuhan selamat. Okay. Pengalaman saya sendiri, okay, bila handle kes-kes yang membabitkan gangguan seksual and so on. Bila saya tanya, okay, dah berapa kali dah jadi? Oh, dah 5-6 kali. Okay, 5-6 kali. Kenapa tak datang pada kali yang pertama? Okay, dia kata dia tak tahu. Dia tak tahu. Dia tak tahu kat mana sentuhan selamat tu, kat mana boleh sentuh, tak boleh sentuh and so on. Lepas tu bila saya tanya, mak tak ajar, ayah tak ajar. Kata tak. Tak, okay. Same goes dengan like sex education and so on kan. Okay. So pendapat doktor sendirilah, okay. Waktu bilakah waktu yang sesuai? Sebab saya rasa sentuhan selamat ni penting. Lagi-lagi remaja sekarang ini, zaman sekarang ini di mana kita punya dunia dah semakin berubah. Berubah daripada segi yang elok dan juga yang tak elok. Okay. So kanak-kanak remaja macam dia kurang faham sentuhan selamat. Dan bila bercakap dengan parents segan-segan kan. Standard kalau kita tanya macam lah tiba-tiba ada anak kecil tanya, mama, papa, kat mana baby datang? Macam mana adik boleh terjadi? So kita boleh dengar macam-macam jawapan. Ada kata daripada burung lah, daripada standard commonly orang kata rezeki Tuhan bagi. Okay? Tapi kadang-kadang diorang tak faham benda tu. So bila diorang tak faham, diorang cari dekat internet. Okay? Kalau jumpa yang elok lah. Kalau jumpa tak elok, benda lain pula jadi kan. So pendapat doktor sendiri, waktu bila yang macam mana parents nak ajar sentuhan selamat, waktu bila yang sesuai and so on. So I think soalan very, very relevant when you talk about human anatomy, body, apa yang boleh tak boleh. Untuk pengetahuan Imran lah, baru-baru ni ada juga saya tengok dekat Baby Bus. Pernah dengar Baby Bus kat YouTube? Tak pernah. Kalau siapa-siapa yang abang-abang kat Kuala Lumpur ni tahulah Baby Bus ni duk main YouTube kan. So Baby Bus ni kalau kita tengok YouTube ni kan, dia ada tau satu topik ni dia kata my body my part macam tu lah. My body my part. So benda ni ditayang bukan untuk remaja. Awal lagi, saya rasa sejak tadika atau sebelum tadika lagi. So kita kena faham konsep tau. Kalau umur 2-3 tahun, 2 hingga 3 tahun, budak-budak ni dia boleh beza tau. I'm a girl, I'm a boy. Macam anak saya lah 2-3 tahun kan. Papa, you're a boy, I'm a girl, cannot cook. Yang tu. Dia tahu you don't I want to friend with female. Dia tahu. Bagi saya waktu tu kita kena fit dah dia. Fit dengan sikit-sikit staggered. Tak bolehlah 2-3 tahun kita kata pasal balik. Dia tak akan faham kan? Correct kan? Betul. So I think 2-3, kenapa 2-3 bagi saya lah umur 3 tahun lah kalau paling minimum pun 3 tahun 4 tahun kan. Sebab dia belum expose lagi dengan dunia luar. Contohnya HPV vaccination. Kenapa kita bagi 13? Kenapa kita tak bagi 17-21? Sebab dia tak expose lagi benda-benda tu. So itu adalah kita panggil primary prevention. Di mana benda tu berlaku, kita dah suntik, kita dah bagi dah benda tu education. So 3 to 4 kita dah cakap dah. Okay, you are a girl, you are a boy, this is toilet female lah. Toilet female. So why? Because different organ and all lah. So bagaimana dia nak fokuskan lah. Dia, contohnya saya tertarik ni kan, YouTube dia lah. Dia ajar jangan kawan dengan segala ni lah. Dia pegang-pegang my underpants.
to hide my to hide my body parts. So benda tu penting tau. Kalau indirectly saying that dia ajar tu. Kalau kita ajar budak-budak ni zakar, ini ovary tak faham budak-budak tu betul kan. My parts dia tak faham. So benda-benda tu cara tu. And satu lagi saya rasa satu lagi efektif kan yang masa 2-3 tahun ni kita ni. Macam kita panggil traffic light. Dia apa tahu? Dia ajar macam mana tahu? Okay, this is red. Kan area groin kemaluan. This is red, this is maybe green tangan, this is yellow yang betul lah. So dia bagi macam warning flag lah, or red flag atau warning sign kepada budak-budak. Oh ni red, tak boleh ni. Oh sebelum ni abang sentuh, tak boleh. So red. So you have to report to your mother and all. Kita tak tahu kan. So dia kata red flag, oh iyalah kena report kat mak. Mungkin green tu kalau kita tak kenal kena report jugalah. So benda start early before as soon as possible lah before benda tu berjadi. Kalau benda tu jadi, you cakap dengan remaja kan. Kalau cakap remaja tu dah period. Tapi cakap pasal period, just too late lah. Betul lah. Dia akan macam mungkin trauma kan. Dara ni trauma, kenapa badan aku macam ni? Aku perempuan kan. Kalau you start early, you bezakan, InsyaAllah saya rasa budak ni okey besar. Lah. InsyaAllah saya rasa. Tapi kenapa pendapat doktor sendirilah? Certain parents macam segan nak bincang benda-benda dengan anak and so on. So selalunya saya dengar tak apa nanti diorang tahu sendiri. Tak apa nanti diorang tahu sendiri kan. Okey. So pendapat doktor sendiri sebagai seorang ayah lah. Okey. Kenapa segelintir, saya tak kata semua lah, saya kata segelintir lah. Ibu bapa dekat Malaysia ni diorang segan nak sebut benda-benda macam ni dengan anak. Dia sebab for me it comes with knowledge and experience kan. Kalau kita perubatan lain kan. Kalau even myself also ada difficult dengan anak darah daging kita kan. Kalau dengan patient pompa kan. Kalau dengan mak kita cuba cakap kontrol kecemasan kan. Susah kan. Apa lagi nak cakap pasal mental status and all kan. When it comes to memang very difficult lah, because you ada that emotional concept, emotion itulah komponen tu kan. So you very difficult and bias. Kita very bias lah. Very difficult. Tetapi kalau parents tak ada pengalaman memang susah nak cakap. Kadang-kadang parents nak cakap apa? Zakar. Susah nak cakap. Kadang-kadang bebet. Benda-benda ni yang create all these things lah. And also kadang-kadang salah penyampaian. Dia takut salah penyampaian. Contohnya dia kata, seks tu jijik. Oh, tiba-tiba kahwin nikmat. Benda tu transition kan. Betul. So, delivery tu, saya rasa more to experience lah, education and experience. Tapi bagi saya, kalau parents tak tahu, cikgu belajar, doktor belajar. Kadang-kadang parents pun memang very difficult. Sebab culture kita. So hopefully with all this, revamp of education, internet and all, ada tools kan, to teach. Tetapi bagi saya, nasihat kenapa kalau parents tak biasa, you feed slow. You don't go directly, sex education is not about sex. You cakap pasal ni zakar, vagina, memang budak akan culture shock. You cakap, okay, this is nilai-nilai murni, this is your anatomy, why fisiologi dia, kenapa, breast membesar, kenapa zakar membesar, kenapa ada janggut segala. You go slow stages, then you dwell into it. Macam you masuk dalam, oh okay. Bagi saya senang, ikut berdasarkan sekolah lah. You follow, you go back to the textbook, you discusskan dia kalau susah sangat. Itulah punca-punca dia lah kenapa parents saya tengok lah. Okay. Itu orang kata sentuhan selamat. Okay. Few years back, okay, pernah ada isu sex education. Kan, okey. Di mana benda ini dibincangkan dalam social media, okey, dibincangkan dalam community, okey, dalam society, okey, about the sex education. Ada certain orang bersetuju. Okey, yes, important sex education ni. Okey. Ada juga kata tak sesuai. Sebab apa? Sebab kenapa kita nak kena ajar benda ini? Orang kata benda ini diorang tahu sendiri nanti, dan sebab benda ni natural kan. Okey, diorang kata macam kalau kita ajar the sex education, kita menggalakkan budak-budak itu untuk melakukan seks and so on. Okey, so kita saya ada baca, saya ada macam-macam pendapat. Okey, pendapat doktor sendiri sebagai seorang ayah, sebagai seorang doktor. Okey, apa kepentingan sex education ni? Sama ada doktor bersetuju ataupun tak? Okey, kalau kita tengok sejarah macam sex education sex education ni memang tabu lah.
mana-mana apa-apa pun kalau culture, even kalau saya tengok kat Canada, US kan ada yang against sex education kan, bukannya kata kita liberal westerners ni liberal and all, ada yang tak sokong kan, ada yang pendapat, tetapi kita kena faham the component of sex education. Itu penting kan, sex education. Dan as I mentioned tu many times, kalau kita cakap pasal sex education, kita tak cerita nak buat seks. Macam kita ajar matematik, bukan kita nak ajar budak tu jadi cikgu matematik. Betul tak? Kita jadi kimia, bukan nak ajar cikgu kimia, ahli kemis and all. So you have to understand the component of sex education. I really agree. Tapi kalau kita tengok secara menyeluruh dia, benda tu ada dah dalam kita punya mata pelajaran, dalam benda sex education. Tetapi kita tak panggil sex education sebab benda tu tabu. Kalau Imran perasan, kita panggil pada 2010 dia tukar daripada sex education kepada kita panggil pendidikan kesihatan, dipanggil PIRS. Pendidikan kesihatan reproduktif dengan sosial. Dia dah tukar dah lah. Dah tukar. Okey. Reproduktif tu mungkin ayat sedap sikit lah reproduktif tu kan. Tapi seksual tu penting. Reproduktif dengan seksual benda kait rapat tapi berbeza lah. So dalam tu dia bincangkan tentang anatomi, nilai murni, porn addiction, social, pendadah, alkohol, penggunaan ni, bahan terlarang, barang kanser, HIV. Banyak tau. Kalau saya baca, kalau kita baca buku textbook dia nganga tau. Sebab saya rasa bagus sebenarnya textbook tu. Textbook dengan colour sebagai zaman dulu kan kita black and white je kan alam sekitar apa benda kan. So zaman dululah, tapi sekarang benda-benda tu ada. Tapi saya setuju, tetapi konteks tu perlu di-revise balik. Dikaji, di-revise mengikut peredaran masa lah. Tak relevan kalau you tak cakap pasal benda tu kan. So dalam subjek tu pun saya tengok bagus ni sebab dia tunjuk anatomy dan semua dapat benda tu. Tak semesti budak sains saja kan. So semua akan dapat, semua akan at least tahulah benda tu education, and it's very important lah. Tu sex education di sekolah. Di sekolah. Okay. How about di rumah? Itulah sex education ni kita bermula daripada saya kata staggered tadi kita mula slow parents atau abang dia kan, dia cakap mungkin abang dia akan terangkan kat dia kan, laki apa tugas dia, protect family members kan, indirectly mengatakan sexual tu betul lah, sexual reproduktif tu betul. So kalau di rumah parents perlu pendedahan lah, perlu bincang benda-benda tu. Kadang-kadang susah nak cakap kan, macam dapat anak dengung juga macam dia nak jawab kan. So kita feed slowly ikut age. Bagi saya ikut age lah, senang pada age. Lepas tu you go slowly sampai dia rasa macam dia comfortable, then you proceed. Persoalan dia, kalau soalan dia jangan lari lah. Kalau sex education. Tetapi kalau boleh mula awal. Mengikut kepada kematangan budak tu lah. Kalau dia balik cepat, saya rasa baik lagi awal lah kalau kita tengok dia. So memang penting lah benda penting lah sex education. Kita kena bincang lah. Kita kena bagi sekarang remaja ni kita kena treat dia macam kawan kita lah. Macam mana kalau kita explain kawan kita tentang perhubungan sebagainya, kita kena treat dia macam tu, and also so that they can apply the knowledge in the future lah. They protect themselves. First protect, and also they can apply the future lah. Okay. Alright. Okay. So penonton yang melihat program Safe Cube bersama Dr. Adam, okey, jangan lupa like, jangan lupa komen, jangan lupa share. Okey, kalau ada apa-apa soalan boleh just type and then kami akan siarkan dan insya-Allah Dr. Adam ataupun saya akan jawab. Okey. Saya juga ada buat giveaway, okey, di mana penonton yang bertuah akan dapat this special baju Safe Cube dan juga cawan special Safe Cube, okey. Kepada penonton-penonton yang bertuah, apa yang anda perlu buat? Mudah sahaja. Anda perlu like, dan anda perlu share, siaran langsung ini kepada kawan-kawan anda, dan penonton yang bertuah akan dipilih selepas program ini berlangsung. Dan ramai yang tanya dekat saya sebenarnya. Doktor, saya nak buat sedikit orang kata iklan lah sikit. Ramai tanya dekat saya mana dapat baju Safe Cube yang cantik ni and so on. Nak tahu, anda kena nantikan sampai ke penghujung episod ni. Alright. So, balik pada doktor. Kita dah cakap pasal parents. Kita dah cakap pasal remaja itself and so on. As a society, apa society boleh
tolong untuk menyelesaikan perkara-perkara macam ni. So I think society play a big role lah, jaga in our community lah, community. First kali when it comes to education, saya rasa siapa yang punya ilmu kena share lah all this knowledge kan. So bukan saja di persekitaran, kat masjid pun boleh. Contohnya masjid kan, kita boleh cerita pergi pendedahan community bagaimana kita nak buat ni. And I'm sure NGO are doing a very great job, macam FRAM and all these thing lah, yang all these thing kan, untuk berkongsi pengalaman dan bagaimana nak lakukan. So first kali information tu kena spread lah. I think information tu apa buat, apa je nak buat, apa perlu buat, di mana nak buat, itu bantu kena community lah. So bagaimana pelaksanaan tu boleh dilakukan dengan joint venture dengan banyak pihak. Kalau community saja mungkin dia restricted, mungkin community tu tak ada knowledge, so dia can call NGOs, can call kementerian, bersama-sama kita tengok problem tu. So first kali kita tengok what is the locality problem first. You kena identify problem tu. Kita tak boleh, kalau kita pergi tempat yang tak ada rate of pembuangan bayi, kita nak pergi terus, kita nak buat pembuangan. So you tengok locality problem you. I'm talking not just about pembuangan lah. Kalau merokok, kita fokus on merokok kan. Alkohol dengan alkohol. You identify problem based on that, then you buat root cause analysis kan. Kalau community, kita lagi advance tengok apa masalah dia, apa punca dia. Setiap satu soalan tu ada 7 backup dia sebenarnya. Mengapa berlaku, kenapa berlaku. So community has to think about this, and also to share dengan JKK ke, kampung ke, dengan panel penasihat ke, dengan perbadaran ke apa. You tengok ni apa problem kita, apa yang kita boleh buat. Sometimes kan, tengok community base. I tak boleh cakap yang kata kita bagi tazkirah boleh jadi kan. Kita tengok community base tu. Let's say community base tu efektif dengan ceramah lah. Ataupun community ni create some online platform. Itu saya tengok lah. Benda-benda ni kita tak boleh cakap dah kata ceramah, kita bagi pameran. That's not the way anymore. Setuju? Betul. Betul. Oh, kita buat. Yang datang tu budak-budak baik. Betul. Kan datang-datang yang budak sekolah kan. Ya kalau budak yang tak sampai ni, mungkin online engagement. Macam Google Form. You ada problem, buat Google Form. Spread to the community. So, dia klik. Dia ambil QR code. Sebenarnya, Abang Imran ada masalah lah mengandung. So dia akan go through you kan. Tapi kepada yang pihak yang responsible lah. So kalau boleh pihak yang bertanggungjawab, yang ada pengalaman untuk cater benda ni. Ini one thing teknologi lah. Satu lagi, you can go through your YouTube, TikTok and Facebook and all. Go through that way. So that's one of the method. And also community community kena ambil cakna lah apa masalah dia. Maknanya kalau dia nampak benda tak betul, nampak pot ni ada pot lagi bagi pot merokok semua, you have to report lah. Because budak-budak ni bawah akta kanak-kanak. Betul. Dia tak ada consent, dia tak boleh decide kan, and also treatment wise and all. So kita kena laporkan lah, apa kejadian dia. Kalau kita tengok kenapa lelaki ambil wanita malam-malam. So community tu yang kena report kan. Community society tu kena report lah. Pendapat doktor sendiri. Okey, pengalaman doktor sendiri, pendapat doktor sendiri. Adakah our society right now menjalankan role yang sepatutnya pada generasi sekarang ni? Pendapat doktor. Kita susah nak cakap lah. Kita bantu pada tempat-tempat lah. Mungkin Kelantan lain, Sabah lain, Sarawak lain kan. Kalau kita melakukan tugas kita dengan baik ataupun sebagai rakyat, sebagai manusia kan, obviously tak ada kes buang bayi. Betul, kalau kita perfect lah. Kalau kita perfect, kita not perfect lah. Basically not perfect. So adakah kita buat? Tapi zaman sekarang ni kita perasan jiran pun tak main kan. Betul, tak tegur. Sebab betul, Facebook betul. Balik rumah kadang-kadang kita zaman dulu ingat tak main badminton dengan jiran. Tak ada dah. Sekarang saya tengok rata-rata remaja-remaja ni main main online game lah, PUBG game lah, all these thing. Lagi prefer lagi petang-petang. So it all based on center and all dia punya locality tu lah. Tetapi adakah kita main peran penting? Saya rasa masih kita ada area of improvement lah. Sebab saya tengok yang buat ni orang yang sama. Orang yang fokus ke macam mana, dia lah yang buat. Mental dia lah yang buat. Kalau kita spread semua sama event ataupun kita ambil satu portfolio insya-Allah boleh. Tetapi bagi saya not to that expect lah. Kadang-kadang sebab banyak macam tak kisah ataupun tak apalah ni masalah dia, bukan masalah kita. Especially KL lah. I'm talking about KL lah. Kalau mungkin dekat pedalaman atau kampung tu lain sikit kan, sebab dia komuniti lagi dapat. So yang duduk kondo macam nak tahu. Betul? Betul. So kalau kondo ni kadang-kadang saya pengalaman kat Kelantan dulu, Pak Gad yang report.
Pak Gad. These are the community lah. Instead of you calling the police terus, bincang dengan family. Ada few things lah. Itu to protect our society. Very important lah. And also tegur penting kan. Jom ke masjid ataupun okay, what do you think? Tapi tak boleh lah tegur, jangan buat yang ni. Jahat lagi dia buat. Betul. Macam even nasihat pun, ayat nasihat tu pun sensitif, tak boleh. Betul. Dia kena tukar, dah tak boleh. Dia panggil apa? Bimbing ke apa? Dan nasihat tu macam doktor nasihat dan makan ubat ni tak jadi. Kan? So dia kena perbincangan lebih. Jom kita bincang. Jom kita discuss. Dia lagi, I think remaja lagi suka benda tu kan. Betul. Sebab generasi sekarang ni dia dah berubah. Dia dah berubah. Macam dulu kita boleh bagi direct nasihat. Okey, benda ni salah, benda ni salah. Macam doktor katalah pameran. Saya tertarik bila doktor cakap kita buat pameran and so on yang datangnya memanglah macam doktor kata budak-budak baik kan. Sebab bila kita tanya kan nak jadi apa, nak jadi doktor kan. Budak-budak baik tapi budak-budak yang orang kata nakal-nakal ni ada orang tak datang benda-benda macam gitu. Dia orang rasa macam benda tu buang masa and so on kan. Sebab tu I think kita kena fikir lebih out of context lah. Macam mana nak tarik budak-budak ni kan. Saya pun fikir juga kalau yang sebab kebanyakan yang datang dah mengandung dah. Macam mana? Dah terlambat lah kan. Benda tu dah prevention. Tapi kita akan jagalah. Tetapi macam mana nak engage dengan diorang ni? Saya rasa dengan program lah. All this program mungkin program pergi ke rumah dia ke ataupun pergi ke tempat pot lepak dia. Lepak bersama-sama. Awal-awal kita lepak, ceritalah masalah, minum teh tarik dengan dia. Tetapi ada juga urut kalau lepak dia tak profesional. Itu ada pula bunyi dia kan macam tu kan. Tapi for me is engagement tu very important. Once you glued, once you dengan patient tu you ada establish the bond tu, saya rasa dia akan kepercayaan you. Mula-mula you mungkin bagi dia fikir dan insya-Allah bagi kita doa kepada dia akan ubahlah. Betul. Kita tengoklah ada tuju kita saringan di klinik. Nak tunggu klinik tak datang, babe. Betul lah. Tunggu lah. Mana merokok ni remaja. Tak. Kita kena mungkin pergi sekolah. Mungkin sekolah pun dia orang nyuruh kan. Betul. So, itulah. I think engagement dengan counselor and all. Pendekatan atau bahan tu atau online tu lah. I believe in online lah. Sebab online you can express yourself kan. Dan diorang masa kat sana just click of button je. Doktor, saya masalah lah, saya nak berhenti rokok. Instead of doktor pergi kat klinik, saya nak ubat berhenti rokok. Mana tak jadi. Betul. Segan lagi kan. Okay. Alright. So, penonton di luar sana, okay, saya ada share dengan kalian link kehadiran pada pagi ini, okey. Kena share, kena isi sebab apa? Sebab anda akan dapat sijil penghargaan, okey, daripada pihak SafeCube dan juga okey ada pertandingan dalam link tersebut, okey, dan penonton yang bertuah akan sekali lagi akan dapat baju ini, okey, dan juga akan dapat cawan istimewa SafeCube, okey. Dan berbalik kepada soalan yang terakhir, doktor, boleh okey? Boleh. Ada ramai tanya dekat saya, okey, kalaulah remaja-remaja ini memerlukan bantuan di klinik kesihatan, okey, macam mana diorang boleh dapatkan? Diorang nak jumpa siapa? Macam mana diorang nak dapatkan and so on? Macam mana tu doktor? Boleh doktor terangkan? Dia actually banyak mode of entry tu klinik kesihatan kan. Bukan saja just walk in lah kan. Basically kalau di sekolah let's say-nya refer daripada kaunselor boleh, tak ada masalah kan, datang daripada kaunselor. Kalau dia segan lah, tak tahu nak pergi klinik kesihatan lah sebab tak ada IC lah, mak pegang IC and all lah, you can go through your counselor, especially school counselor, NGOs, even your parents kan, kata mak nak jumpa doktor boleh bawa tak, ataupun abang ke guardian and all, you boleh bawa through there. And also registration is very important lah. Kita punya SOP semua. Kena register dululah. Okay. Time tu cakap lah, saya ada masalah kesihatan ke, saya nak jumpa doktor sebab masalah personal. Tak ada, kita hambat lah. Kita kata, tak ada gedi-gedi ni, keluar balik ke lah. Tak ada. Cakap doktor, saya ada masalah, saya nak jumpa doktor. Ni private, personal, please. Saya haraplah dekat klinik kesihatan semua terima lah. Tak adalah kata, jangan tanya kan semua. So sekali lagi, apabila dia masuk sana, dia buat saringan. Yang pakai BSSK tu kita ada screen dust and all your heads kan, kita pakai heads kan, home medication dan semua. Kita akan berjumpa dengan doktor
kita boleh pilih pun siapa nak jumpa. Tapi kebaikan kes dia, kita akan jumpa dengan doktor first lah kan. Doktor ada, nurse ada, MA ada, klinik remaja ada, kaunselor ada, dietitian ada, fisio, semua ada kat klinik kesihatan. Complete set. Tetapi kita kena tahu apa punca dia lah masalah dia. Kalau dia kata masalah merokok, kita fokus merokok. Kalau masalah mengandung, kita kena rupa MCH. Kita ada segala-gala dia. And kita akan sort of macam kalau dirahsiakan lah, di antara 4 walls. Syarat dia jangan membahayakan diri sendiri, jangan bahaya diri orang ataupun orang nak bahaya dia. Benda tu kita kena expose lah kan. Itu the morality. Tetapi kalau you jumpa dengan kita, dengan Imran, within 4 walls, kerahsiaan. Kita bagi for confidentiality. Orang bimbang tu. Apa-apa nak report parents, apa-apa nak report parents. Kalau kita bincang tak ada masalah. Unless kalau kita nak buat surgery ke prosedur, kita minta keperluan lah. Kita ada keperluan, kita kena minta parents. So that is one of the mechanism lah. Another thing is kadang-kadang kita ada this My Sejahtera lah, all this thing, kita lock je. Ambil appointment. Boleh appointment kan? Appointment based. You segar-segar ada appointment based. Ada yang virtual clinic lah kan. Virtual clinic ni cakap interaksi online. Dia banyak modalitiesnya. Sebab tu kita kena expose kita kena promote program so dia akan datang, insyaallah kita tak akan discriminate lah, especially remaja. Kita galak-galak datang Imran handsome datang kata dia boleh datang kan. Semua sekarang ni baik-baik lah. KL ni alhamdulillah lah, saya tengok Sungai Besi sebab baik-baik semua, jaga remaja. Tak ada so far kita hambat lah kan. Sebab kalau kita tengok KL ni, dia 2 tempat, dia ikut lokaliti. Macam Sungai Besi tak banyak remaja. Walaupun sekolah Sungai Besi tu tak banyak sekolah. Tapi klinik yang sekolah macam Ceras dia ada mungkin program remaja, dia champion remaja, you boleh pergi kat sana lah. And also Google lah klinik ada remaja. So dia lagi fokus lah. Fokus kepada remaja kan. Pegang perubatan boleh, kaunselor boleh, tapi kalau kita ada klinik remaja tu dia betul-betul fokus. Dan dia tahulah macam mana nak refer ke social ke, especially kalau kata mengandung ni lah. So kita akan draw the plan, kita akan decide together. Come to a center tu, kita bersama-sama decide. Rather than you dengan nasihat saya, okay kita come, what is the best kan? What is the best for you, not for us kan? Betul. Not for me kan, for us lah kan. Kata what is. And also at the end of the day kita fikir kesihatan you, kesihatan baby, kesihatan keluarga. Itu yang paling penting. When it comes to, tak ada dah kata dosa you zaman silam kan, nak baby kata ni pergaulan sosial. Saya pun tak cakap tadi pergaulan bebas semua kan, because that is already occur dah, happen dah. Kalau kita flashback ke apa-apa, benda tu tak ada solve anything. So what is the best outcome for you? What is your state of mental you, state of your health, state of your social? We try to help you. As you know, klinik kesihatan remaja tu boleh membantu segala aspek. It's not only physically, mentally pun social lah. Sometimes kita temis yang mental. Temis mental dah social. Social tu important. Betul. Physical tu lemah, sakit badan dia kan, ataupun kerja manis dah tinggi, tapi you tak nampak that mental tu. Mental tu yang akan decide you punya cognition and your body kan. So kalau mind you drain, body you obviously gone dah, lembik mata kan. Itu yang paling penting lah kita address lah. Penting kan. Okay. So akhir lah. Okay. Tadi saya kata last dah. Okay. Tapi yang ni betul-betul last. Okay. Nasihat doktor. Bukan nasihat lah. Nak kata nasihat macam doktor kata, macam bagi darat lah. Okay. Kata-katalah kepada doktor, kepada mungkin ibu bapa yang tengok live ini kan. Okay. Macam mana mereka boleh membantu anak-anak mereka and so on. Okay. Kepada mereka. So I think kepada parents outside lah, para saya sebagai saya ada anak 2 kan. Bila kita jadi parent payah sikit tau. Kalau jadi nasihat ni memanglah kan. Tapi kalau parents tu, I think you have to pantau your children lah. Basically kalau kita tengok children ni, kebanyakan pengalaman saya, dia tak engage dengan budak-budak ni. You don't know what's going on at school. You don't know what's going on with a friend kan. Okay lah, tak apalah, bagilah handphone. Dia happy main YouTube tapi diam-diam. So you make sure check and balance dengan your children lah. Jangan bagi dia hanyut sangat. Hanyut tarik balik. Memang susah zaman sekarang tuan-tuan perempuan. Memang susah nak jaga. I tak ada kata kita dengar program hari ni dapat berubah. Mungkin slowly by slowly. First dapat insight pun okey dah kan. And go back to the textbook tu. I rasa textbook tu very important. I tak tahu kenapa I baca textbook tu kan, dia dah huraikan tau apa pelajaran dia. So together with them, tak boleh zaman-zaman dululah pakai hanger. Boleh pakai hanger. Tengok pada situasi lah. Tapi zaman sekarang ni more to make friends with them. Rather than force kan.
bila kalau you engage, you boleh rapat. Tapi kalau you dah bergaduh, nak tarik balik memang payah. Betul. When you rasa tak ada bond tu, sampai ke besar lah tak ni. Sampai ke 40-50 pun tak tentu lagi dia boleh Settle rapat dengan benda tu cara kan. settlekan. So engage with them, know them and understand them. Compassion, empathy, being empathy. Kalau dia kata stres, kita tengok betul-betul stres. Alah, bapak pun dulu stres kan. Kimia, fizia. Alah, bapak admits pun stres. Kita stres tak dulu? Betul. SPM, stres. Tak boleh dah cakap yang tu. So, kena kata explain kat dia. So, stress tahap mana? So, what do you think about stress? Is it good stress or bad stress? Benda-benda ni. And also, jangan pelekehkan budak-budak. Budak-budak selalu pelekehkan. Dan so, I'm having all this thing kan. Dia kata tak ada masalah. Sakit biasa je lah. Bapak dulu pun sakit. Laki tak nangis apa ni kan. It's no longer like that. So, you have to change the concept. Mengikut peredaran masa. Saya cakap peredaran masa. Susah kita nak ubah tau. Macam zaman sekarang. Dulu kan, kita kena hanger. Betul? Imran kena hanger. Tali pinggang apa semua cakap. Semua. Balik lepas maghrib. Mati kan. Bukan maghrib. Allah. Balik dah. Ketum itu dah kena dah. So, benda-benda tu memang bagus sebenarnya kan. Tak nak kena denggi malam-malam keluar lepak malam kan. So, you kena revamp benda tu kan. Ataupun reward system. Okay, if you do this, we will reward you. For example, okay, boleh main phone 1 hour. Bapak bawa tengok movie kan. Bapak bagi KFC. This is the thing. Kalau umpan nak mamak tak jadi lah. Betul dah sekarang. Tarik tak jadi lah. Dia bukan macam kita kan. Zaman dulu rambutan durian jadi. Lah, dia tak ada lah. Macam program kat sekolah saya dengar. Tak jadi dah nasi ayam kan. Kan. Sekarang budak-budak Starbucks. So kita kena tengoklah peredaran masa ikut kemampuan masing-masing kan. So these are the things to attract your children. And if you find it very difficult parents kan. If you find it very difficult to control, try to bring out kelezatan. Jumpa kaunselor, jumpa doktor, jumpa kadang-kadang ustaz pun boleh juga tak ada masalah. Ustaz zaman sekarang moden kan. Saya tengok ustaz spiritual, mental health session. InsyaAllah kita boleh bantulah. Boleh. InsyaAllah. Boleh. Okay. Alright. So, terima kasih Dr. Adam. Okay. Sekali lagi, jangan lupa like, jangan lupa komen, jangan lupa share. Kerana apa? Mungkin anda adalah pemenang bertuah untuk program SES Cube ini. Dan kembali kepada di mana saya dapat baju ini, okay, di mana saya dapat design baju ini, okay. Tuan-tuan puan-puan boleh cari dekat Shopee, okay, Prince Custom Stickers. Okey, di mana beliau menaja. Okey, terima kasih okey kerana menaja baju ini. Okey, baju ini cantik, okey, dan cawan ini juga, okey. So, tuan-tuan puan-puan, sekali lagi saya nak ucapkan terima kasih kepada yang menonton live ini. Terima kasih kepada Dr. Adam, okey, sebab kita berbincang pasal topik ini sebab saya rasa nak bincang pasal kes sex education and so it's quite taboo actually kan. Tapi saya bersyukur saya dapat jumpa orang yang sesuai untuk bercakap perkara-perkara ini. Dan kepada penonton-penonton di luar sana, saya harap anda ada mendapat sedikit ataupun mungkin banyak insight sepanjang pembincangan kami pada pagi ini. Dan sekali lagi, jangan lupa like, jangan lupa komen dan jangan lupa share. InsyaAllah kita jumpa kembali kepada Safe Cube Sembang Teh Tarik Kesihatan Mental siri yang kedua, bila anda kena tunggu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan terima kasih. Terima kasih Dr. Adam. Terima kasih Imran. Kepada semua petugas dan sukarelawan banjir, terima kasih kerana sedia membantu. Jangan lupa jaga kesihatan dan keselamatan diri. Pakai peralatan perlindungan diri yang sesuai semasa bertugas. Pakai boot getah dan sarung tangan. Cuci tangan menggunakan sabun dan air bersih atau pensanitasi tangan. Balut luka dengan plaster atau balutan kalis air.